Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, yang dirahmati Allah Ta'ala, hadirin hadirat. Dan malam yang penuh keberkatan ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampunkan dosa-dosa kita, berikan keberkatan di atas amalan kebajikan kita, menerima segala ibadah kita, dan insya-Allah Ta'ala pada hari akhirat nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tempatkan kita ini bersama dengan para anbiya, para syuhada, para salihin fi jannatil ula, dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha tinggi, fi jannatil firdausi a'la, insya-Allah Ta'ala. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan pertemuan pada kali ini, dan insya-Allah Ta'ala pada malam ini kita akan bicarakan serba sedikit berkaitan dengan puasa ataupun as-siyam. Saya cuba untuk berkongsikan dengan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala perihal berkaitan dengan kelebihan puasa yang dilihat daripada kacamata tasawuf, ataupun yang dibawakan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa iyah dalam kitab beliau iaitu Ihya Ulumuddin. Saya cuba untuk kongsikan perkara yang spesifik ini, secara khusus ini adalah untuk kita mengambil istifadah, mengambil faedah, yang mana apabila kita bincangkan tentang puasa, ianya cukup luas. Ada perihal yang berkaitan dengan syarat-syarat, dengan rukun-rukun, dengan kelebihan-kelebihan, fadilat-fadilat yang dikemukakan oleh para ilmuwan kita, sama ada dalam bidang fiqh, dalam bidang fadilatul amal, fadail al-amal, kelebihan-kelebihan amal, ataupun dari segi pengamalannya yang telah disebutkan tadi dalam bidang fiqh. Walau bagaimanapun, kerana pada malam ini adalah secara rutinnya saya membawakan pemahaman ataupun kaedahnya tasawuf, maka saya bawakan bagaimanakah manzur ataupun pandangan dari segi tasawuf terhadap puasa. Dan saya telah memilih kitab Ihya Ulumuddin kerana Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa iyah bukan sahaja seorang yang mahir dalam pelbagai ilmu, bahkan beliau adalah seorang yang pakar dalam bidang tasawuf, dan adalah sesuai untuk bicarakan tentang puasa ini mengikut pandangan tasawuf melalui daripada kacamatanya Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa iyah, wa nafa'ala bi'ulumihi wa juhudihi fidarin. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, bagaimanakah Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa iyah menyebutkan perkara berkaitan dengan puasa ini dan meringkaskannya dalam beberapa perkara, iaitu meringkaskannya dalam satu bab yang disebutkan sebagai asrar as-saum ataupun rahsia-rahsianya puasa. Imam Al-Ghazali menyebutkan bagaimanakah terdapatnya rahsia-rahsianya puasa, dan beliau telah menghimpunkan ada 5 kelebihan daripada rahsia-rahsia puasa ini yang mungkin kita boleh bincangkan serba sedikit insya-Allah ta'ala. Dengan kemampuan dan keterbatasan waktu, insya-Allah saya cuba huraikan sebagaimana yang mampu insya-Allah ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa iyah, di antara asrar ataupun daripada rahsia-rahsianya puasa, yang pertamanya Imam Al-Ghazali menyebutkan ghaddul basar. Puasa ini, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, adalah rahsianya adalah untuk menundukkan pandangan mata. Wa kafuhu an ittisa'i fi an-nazari ila kulli ma yadhim wa yakrah. Dan di antaranya juga daripada perkara yang utama yang disebutkan tentang rahsia puasa ini adalah
bagaimanakah menghentikan segala pandangan mata ini terhadap segala perkara yang keji dan perkara yang dimarahi ataupun yang ditegah. Jadi di sini pada awalnya Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa iyah memperkenalkan kepada kita, apabila kita membicarakan tentang puasa dari sudutnya tasawuf, maka pertama sekali penghasilan puasa itu adalah pendudukan kepada mata. Dan bagaimanakah kemampuan seseorang yang berpuasa itu menghentikan daripada keinginan, menghentikan keinginannya daripada melihat segala perkara yang keji dan segala perkara yang terlarang. Mengapakah disebutkan dengan mata? Mengapakah dalam tasawuf ini yang dibawakan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa iyah, apabila membicarakan tentang puasa, maka dibicarakan dahulu maqasid, objektif daripada puasa itu adalah untuk menundukkan pandangan mata. Di antaranya kita melihat bagaimana di sana ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW menyebutkan, an-nazratu sahmun masmumun min sihami iblis. Sesungguhnya pandangan mata itu, yang mana ianya yang tidak terkawal, yang mendatangkan racun, maka racunnya itu daripada iblis laknatullah. Pandangan mata. Sebab itu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, apabila kita bincangkan bagaimanakah kekejian dan perkara yang terlarang pada pandangan mata ini, dia bukan sahaja mendatangkan perkara-perkara yang membangkitkan syahwat hayawaniyah, syahwat haiwan yang ada pada manusia. Bahkan ianya juga membangkitkan sifat iri hati, dengki, sombong, sifat ingin merendah-rendahkan orang yang lain, mencari keaiban lain, ataupun daripadanya adalah penyakit ain, ataupun kita panggilkan kedengkian yang hasil daripada sihir ain. Apakah ianya? Iaitu satu dengki yang terhadap kelebihan dan keistimewaan yang ada pada manusia yang lain. Sebab itulah hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila kita kenal dahulu konsep puasa ini. Puasa ini sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawasanya adalah as-siyam, puasa itu adalah perisai. Puasa itu adalah perisai. Perisai daripada api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan lain maksud bahawasanya orang yang berpuasa ini adalah orang yang memagari akan segala tindakannya, yang memagari segala pandangannya. Maka kenapakah dimulakan dengan pandangan mata? Kerana pandangan mata inilah yang menghasilkan segala bentuk di dalam hati kita. Subhanallah nazim. Apabila kita mengucapkan sesuatu yang tidak baik, apabila kita memikirkan sesuatu yang tidak baik, apabila kita ingin melakukan sesuatu yang tidak baik, semuanya adalah di atas pandangan dan apa yang diperolehi daripada mata kita. Sehingga kan dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, khamsun yufattiranna as-sa'ima al-kadhibu wal-ghibatu wan-namimatu wal-yaminu al-kadhibatu wan-nazaru bisyahwati. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 5 perkara yang membatalkan puasa. 5 perkara yang membatalkan puasa bagi orang yang berpuasa. Ini berpuasa dari sudut ahli tasawuf. Apa dia? Iaitu al-kadhib, berdusta, wal-ghibah, dan bercakap mengumpat tentang orang lain, wan-namimah, dan memaki mencaci, wal-yaminul kadhibah, dan bersumpah yang dusta, wan-nazaru bisyahwati, dan melihat dengan pandangan syahwat. Kalau kita timbangkan 5 perkara ini di atas fiqh, ianya tidak akan membatalkan puasa. Orang yang dusta banyak mana sekalipun, dia tidak akan membatalkan puasanya.
Tetapi apa yang dibawakan oleh Imam Al-Ghazali di sini bersandarkan dengan hadis tersebut, bagaimanakah pahala orang yang berpuasa itu haba'an manthura, adalah berterbangan saat apabila dia melakukan perkara-perkara ini. Tetapi perkara-perkara ini ada puncanya, tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala. Ada sebabnya. Dan sebabnya dan tidak lain dan tidak bukan adalah daripada pandangan mata. Sebab itu kalau kita telusuri kehidupan kita, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap kali sahaja menjelang Ramadan Al-Mubarak, ramai di antara kita ini masih lagi tidak boleh mengawal akan perkataan, tidak boleh mengawal akan tindakan, tidak boleh mengawal akan perasaan mereka. Kerana apabila mereka melihat sesuatu yang bersifatnya suatu kelebihan, satu amalan, ada sahaja kutukan, ada sahaja iri hati, ada sahaja kedengkian yang dilontarkan. Maka kita persoalkan, mengapakah amalan puasa yang kita lalui penuh dengan kedengkian, penuh dengan kesombongan, dan penuh mencari kekurangan pada orang lain? Tidak lain dan tidak bukan, pertamanya sekali kita tidak dapat menghayati dan tidak dapat mengecapi tentang rahsia puasa yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa iyah, iaitu menundukkan pandangan mata. Bagaimana nak menundukkan pandangan mata ini, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala? Adalah pertamanya melihat bahawasanya puasa ini adalah satu kelebihan yang besar dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam Al-Quran, apabila Allah Ta'ala menceritakan tentang kelebihan puasa, tentang kefarduan puasa, Allah Ta'ala simpulkan dengan taqwa. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Ta'ala simpulkan bahawasanya puasa ini adalah untuk menjadikan kalian ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan takwa itu apa? Dan takwa itu apa? Takwa itu adalah takutkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Ali radhiyallahu ta'ala warḍah menyebutkan tentang takwa ini adalah al-amalu bitagzil. Di antaranya adalah beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Isti'dadi yaumir rahil, dan bersedia untuk pada hari yang akan berangkat kita pada hari akhirat. Beramal dengan anggota kita, takutkan Allah Subhanahu wa taala, bersedia dengan apa yang kita ada ini untuk berangkat pada hari akhirat, dan beramal dengan apa yang Allah Ta'ala turunkan kepada kita. Itu maksudnya takwa. Tetapi apabila kita faham dengan bentuk yang lebih jelas, dengan bentuk yang lebih detail, bahawasanya apabila kita berpuasa ini, ianya adalah satu latihan. Ianya adalah satu latihan. Sebab itu ulama apabila mereka bicarakan tentang puasa, mereka sebutkan madrasatu as-siyam ataupun madrasah Ramadan, sekolah Ramadan, ataupun latihan kem muaskar Ramadan. Kerana apabila kita masuk sahaja Ramadan Al-Barak, bukan sahaja kita melatih untuk tidak makan pada waktu yang tertentu, menahan segala kehendak syahwat kita untuk waktu yang tertentu, tetapi sebenarnya adalah untuk menyediakan diri kita ini dengan kebaikan-kebaikan, menundukkan hawa nafsu kita kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan permulaannya sekali adalah menundukkan adalah keinginan, kehendak dan keangkuhan pandangan mata kita. Sebab mata manusia ini, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, bukan sahaja riang gembira melihat kepada kemaksiatan, tetapi riang gembira juga melihat kejatuhan dan keaiban orang lain. Sebab itulah kita melihat bagaimanakah orang yang berpuasa ini adalah orang yang memiliki ciri-ciri ketinggian yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Barulah nama dia orang yang berpuasa, as-saim. Allah Ta'ala menyebutkan as-saimina was-saimat. Orang lelaki yang berpuasa, orang perempuan yang berpuasa, ada kedudukannya yang tertentu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tetapi lebih detail lagi apabila kita lihat dalam sirah, dalam Al-Quran, dalam kisahul Quran, dalam kisah-kisah Al-Quranul Karim, orang yang berpuasa ini Allah Ta'ala tampilkan dengan sifat yang sungguh istimewa. Siapa dia? Iaitu Maryam. Maryam, ibundanya kepada Isa alaihissalam. Kerana dalam Al-Quran Maryam menyebut, inni nadartu lirrahmani sawma, aku nazarkan diriku ini berpuasa kerana Tuhan yang Ar-Rahman itu. Maka apabila disebutkan dengan berpuasanya Maryam, maka mufassir menjelaskan puasanya Maryam itu adalah samt, adalah berdiam diri, adalah tidak bercakap. Kerana apa tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala? Kerana ingin menjelaskan kebenaran bahawasanya sekalian manusia yang datang bertemu dengannya itu meragui dan mencurigai kepada Maryam ini adalah orang yang curang, tidak berkahwin, tidak menemui lelaki azra yang tersimpan, yang terselindung, yang baik penjagaannya, tetapi mengandung dan melahirkan anak. Maka dengan nazar Maryam ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk membuktikan bahawasanya saya ini berpuasa, saya ini diam untuk mengucapkan apa sahaja, melainkan anak itu yang akan bicarakan kepada kalian tentang kebenaran. Maka Allah Ta'ala dengan penjelasan yang cukup jelas, kita melihat bagaimanakah Allah Ta'ala mengangkat Maryam ini as-saimat, adalah orang yang berpuasa. Kerana satunya adalah untuk memberikan kebenaran, untuk menjelaskan kebenaran. Yang keduanya menunjukkan bahawasanya orang yang berpuasa ini memiliki satu keistimewaan yang tidak ada tolak bandingnya, iaitu orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita ambil cerita ni tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala, diam tu sebenarnya dapat mengobati kepada segala fitnah. Kita belajar daripada ayat tu, daripada keterangan itu Maryam tu bagaimana apabila menghadapi fitnah, menghadapi kecurigaan, menghadapi segala tomahan manusia terhadapnya, dia beribadah kepada Allah, dia berpuasa, dia diam. Dia diam kerana dia tahu dia benar, maka Allah Ta'ala membantunya. Maka di antara caranya juga kita ini hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, Nabi ajar kepada kita apabila akhir zaman berlakunya kekalutan, berlakunya kekacauan, al-qaid, orang yang duduk itu lebih baik daripada orang yang bangun. Orang yang duduk itu lebih baik daripada orang yang bangun. Macam mana kita nak terjemahkan hadis ini adalah melihat kepada kondisi dan keadaan. Cuma saya nak sebutkan bahawasanya apabila datang saja fitnah, Islam kita dah ajar dengan cara yang baik. Nabi SAW telah tunjukkan kepada kita, Al-Quran telah bicarakan kepada kita. Dan pada malam ini apabila kita bicarakan tentang saum, orang yang berpuasa itu, dia bukan puasa-puasa macam kita ni. Kita datang Ramadan, kita masuk Ramadan, kita tarawih, kita sambut dengan pelbagai ibadah, tetapi pendudukan mata kita tak berlaku. Kita simpan nak dengki pada orang, kita simpan nak jatuhkan orang, kita simpan nak aibkan orang. Sebab itu Imam Al-Ghazali bawakan hadis ini. Di antara 5 perkara yang boleh menjadikan seseorang itu batal puasanya, itu hilang akan pahala puasanya. Apa dia? Iaitu berdusta, cakap bohong, mengumpat. Sampai mengumpat pun batal puasa, ustaz. Sampai begitu. Kerana apa? Pada zaman Nabi SAW ada 2 orang perempuan, 2 saudara. Zaman Nabi SAW 2 orang saudara, yang mana dilihat mereka ini berpuasa, sangat berpuasa, jaga makan, minum. Tetapi ketika mana dia menuangkan air di hadapannya Nabi SAW, Nabi ceritakan dua-dua ni tak puasa.
Sebab apa? Sebab mereka ini mengumpat tentang manusia yang lain. Nabi tahu. Sebab itu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ni apabila kita bincangkan kelebihan fadilat puasa, kita akan rasa suka. Sebab apa? Sebab fadilat puasa ini sangat besar. Nabi SAW sendiri pun dalam satu hadis, apabila datang saja bulan Syaban, ada setengah ulama kata pertengahan Syaban, ada setengah kata 27, 28 Syaban, Nabi SAW yaqul, ya ma'syaran nas, wahai sekalian manusia, laqad azallukum syahrun azimun mubarak, wahai manusia, telah datanglah kepada kalian satu bulan yang cukup besar nikmat dan cukup besar berkatnya. Sebab itu ulama kata ini hadis merujuk kepada apa? Nisfu Syaban. Nabi sebut akan datang satu bulan yang cukup besar. Jadi di situ permulaan para sahabat ini melakukan ibadah-ibadah. Sehingga kan Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, apabila berpuasa saja minat berpuasa ini, maka beliau laksanakan siyamul wisal. Siam puasa yang tidak berbuka. Dia tengok Nabi SAW berpuasa tak berbuka. Kan? Tengok Nabi ini seminggu, 2 minggu tak berbuka. Maka dia nak ikut Nabi SAW. Tapi Nabi sebut, aku ini diberikan makan dan minum oleh Allah Ta'ala, engkau tak mampu. Engkau tak mampu. Saya mampu ya Rasulullah. Saya mampu ya Rasulullah. Maka Nabi ajar, puasa yang terbaik adalah puasa Dawud alaihissalam. Puasa Dawud alaihissalam, berbuka dan berpuasa, berbuka dan berpuasa. Maka di sini hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau kita lihat fadail puasa itu telah dianjurkan oleh Nabi SAW dengan sangat baik. Sehingga kan kalau kita baca, contohnya dalam syurga Allah Ta'ala itu ada babur rayyan. Siapa tak kenal babur rayyan? Pintu yang hanya dilalui oleh orang yang berpuasa sahaja. Rupa-rupanya ahli ibadah kepada Allah Ta'ala ini ada yang beribadahnya tak boleh puasa. Ada ke ustaz? Ada. Orang yang tak mampu nak puasa, dia tak ada pahala dia puasa, tapi ibadah lain dia ada. Orang yang kerja keras nak siapkan bangunan jalan, tak boleh puasa Ramadan, juga tak boleh puasa Ramadan. Ibu-ibu mengandung, orang-orang tua yang sakit dan sebagainya, tidak ada pahala baginya nak puasa. Bukan mereka tak mahu puasa, tetapi mereka tak mampu berpuasa. Jadi orang yang mampu berpuasa, dia ada kelebihan yang banyak. Khulufam musaim, baunya mulut orang yang berpuasa itu lebih baik, lebih sedap daripada baunya miskun. Tidur orang yang berpuasa itu ibadah. Zikir orang puasa itu ibadah. Sembahyang sunat orang puasa itu ibadah. Banyak kelebihannya. Kita baca itu menjadikan kita teruja. Dan setiap kali kita datang Ramadan, kita ringan nak ibadah kepada Allah Ta'ala kerana rahmat tadi. Tetapi latihan yang kita lupa dan alpa untuk kita laksanakan adalah pendudukan kepada mata kita. Kita tak tundukkan mata, kita tak kecilkan volume mata kita tadi. Kita nak mencari keaiban orang. Lihat sendirilah hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala. Ada tak di kalangan kita ini apabila melihat, contohnya orang yang buat apa dia, moreh. Ni pernah berlaku di masjid. Nak buat moreh ni, buat juga apa dia, persaingan. Ada persaingan. Yang ni sedia malam ni apa, esok malam ni apa. Kan? Bukan daripada ketentuannya AJK masjid, bukan ketentuannya daripada ahli qaryah, tetapi apa? Ada di antara mereka sendiri yang nak bersaing di antara satu dengan yang lain. Jadi kita boleh detect, mencari kelebihan dan keaiban orang dalam bentuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mesti berjaga-jaga. Kita melihat bagaimanakah para salafus salih ketika mana sahaja datang Ramadan al-Mubarak, datangnya bulan yang datangkan kepadanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka fastabiqul khairat, mereka bersegera dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatta bisyakki tamrah,
walaupun dengan sebelah tamar, walaupun dengan segelas susu. Kan bersedekah mereka ini. Tak kisahlah apa pun, dengan syaratnya memberikan iftar, memberikan buka kepada orang yang berbuka, yang puasa itu. Walaupun dengan sebelah tamar, walaupun dengan segelas susu, mereka sediakan. Kerana apa? Kerana mereka niat pahalanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala ampunkan dosanya dan Allah Taala berikan pahala puasanya berganda-ganda. Subhanallah azim. Mereka faham tu. Sebab itu mereka bersegera mencari kebaikan dan mereka menundukkan pandangan mata mereka kerana Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya juga Imam Al-Ghazali menyebutkan hifzul lisan, menjaga lidah. Menjaga lidah daripada segala perkara yang buruk. Tadi menjaga mata. Yang kedua adalah melatih dirinya untuk menjaga lidah. Jadi apabila seseorang yang berpuasa ini, sebab itu dalam Al-Quran menyebutkan fala rafasa wala fusuqa wala jidal, kan? Itu dalam surah Hajj. Ada juga ayat yang sama Allah Taala bercerita tentang rafas. Bahkan Nabi SAW sarap, Nabi menyebutkan begitu, tak boleh bertempik, tak boleh bercakap lucah, bercakap perkara yang jelek, yang buruk. Bahkan qaul zur, bercakap dusta. Kan, barang siapa yang bercakap dusta, maka tak bergunalah dia menahan diri makan dan minumnya tu. Jadi di sini kita melihat bahawasanya menjaga lidah itu adalah kepentingan bagi orang yang berpuasa. Kita faham. Jadi nak menjaga lidah ini bukan sekadar saja menjaga lidah daripada dusta, tapi juga daripada mengucapkan perkara-perkara yang tidak baik, mengucapkan perkara yang buruk. Jangan latih diri kita mengucapkan perkara-perkara yang buruk ini. Jangan mencari keaiban orang. Jangan mengaibkan orang. Jangan mencari ruang untuk menjatuhkan manusia yang lain. Bantu orang lain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gerakkan mereka, berikan mereka momentum, makinkan mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah jumpa orang yang suka meremeh-remehkan orang ni dalam soal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Meremeh-remehkan orang yang tak datang masjid pun diremeh-remehkan. Bukan diremeh-remehkan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala. Tanya dia, ajak dia, kenapa tak datang masjid? Kenapa tak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu adalah tandanya seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang saim, orang yang berpuasa, orang yang mengajakkan kepada kebaikan. Kebaikan ini bukan di kalangan anak qaryah ahli jemaah sahaja. Kebaikan ini mesti dilantunkan, mesti dilontarkan kepada semua orang yang ada dalam jemaah itu. Kita ni buat baik dengan saudara kita dalam masjid saja, tapi sebenarnya yang memerlukan kebaikan daripada ahli jemaah itu adalah orang yang mungkin jarang-jarang ibadahnya, langsung tak datang ke masjidnya. Subhanallah azim. Sahabat saya seorang lah, seorang sahabat saya ni, sangat bagus sikap dia. Sangat bagus sikap dia. Orang yang tak jumpa lama, dia pergi rumah. Pergi rumah kawan tu, tanya soal apa dia masalah, apa dia perlu duit ke, perlu apa ke. Subhanallah azim. Ini sikap yang mana kita tidak boleh buat. Semua orang tak boleh buat. Tapi ada seorang dua begini, sangat meriahkan, sangat menjadikan kerukunan itu santun. Jangan anggap kita ini sudah baik, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala. Amal kita sudah baik. Apabila kita ini sudah melakukan ibadah yang sempurna, ibadah tahajud boleh, duha boleh, apa semua boleh, tapi kita meninggalkan sahabat-sahabat kita yang jahil, yang tak tahu apa-apa itu tentang ibadah, mereka masih lagi berkurung di rumah mereka, hanya melakukan maksiat. Sebab itu daripada kalangan ulama-ulama, contohnya Zunnun Al-Masri, Al-Haris Al-Muhasibi rahimahullahu ta'ala wa iyah, Hasan Al-Basri, ni ulama-ulama tasawuf semuanya. Mereka ni a'immah, qadi, ulama besar, Qadi Iyad contohnya.
Berlaku saja orang yang melakukan maksiat dalam kampung, mereka menyangkakan itu kesalahan mereka. Dia kata tak sampai lagi ke dakwah aku ni, aku tak pergi ke dakwah kepada mereka ni, aku tak doa ke mereka ni. Subhanallah nazim, berbeza dengan kita. Apabila kita buat amal ibadah, kita sedekah, kita rasakan semuanya sudah baik untuk diri kita sendiri. Kita sudah hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab itu apabila kita lihat daripada kaca matanya tasawuf, di antara perkara yang mesti dijaga, di antara asrar rahsia yang mesti dijaga bagi orang yang berpuasa adalah lisan, adalah lidah dia. Jangan cepat kita ni nak menghukum orang, jangan cepat kita ni nak memperuduhkan orang. Kerana cepat-cepat itulah menjadikan kita tewas menjadi orang yang benar-benar beribadah. Dalam ibadah kita berpuasa kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antaranya juga katanya Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa iyah, di antara rahsianya puasa ini juga adalah kafu sam'i 'anil isra'i ila kulli makruhi li'anna kullama harama qawluhu haramul isra'u ilaih. Di antara perkaranya juga adalah menahan pendengaran kita daripada cenderung mendengar kepada segala yang haram-haram. Subhanallah nazim. Apa yang haram-haram ni? Haram itu kazib, ghibah, namimah, mengumpat, mencaci orang, memaki orang. Semuanya ini adalah perkara yang boleh juga mendatangkan penyakit dalam hati kita. Subhanallah nazim. Jadi Imam Al-Ghazali mengajarkan kepada kita setakat ini 3 perkara. Pertamanya adalah menundukkan pandangan mata. Di antara rahsia puasa ini, yang kita puasa ini, takwanya adalah terletak pada 3 ini, iaitu menundukkan pandangan mata. Jadi orang yang berpuasa, apabila dia sampai kepada tahap dia mampu untuk menundukkan pandangan matanya, maka dia telah menghasilkan sebahagian ataupun mungkin 1 juzuk daripada takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia dapat menjaga lisannya, dia dapat merendahkan, dapat kontrol, dapat kawal akan hawa nafsunya untuk bicarakan tentang keaiban orang. Ada keaiban, memang ada keaiban. Manusia ni ada keaiban semuanya. Cumanya terletak pada kita untuk membicarakannya dalam keadaan yang sebetulnya ataupun membicarakannya di atas keseronokan kita. Kadang-kadang manusia yang sombong ini sebenarnya dia banyak kelemahan. Dia sombong, dia banyak kelemahan. Supaya manusia tidak mengetahui tentang ceritanya, dia cerita orang lain. Dipanggil diversion. Dia nak membius, melencongkan. Supaya tak nampak keaibannya, maka dia ceritakan keaiban orang. Sebab itu kami diajar, apabila ada manusia yang angkuh, yang sombong, sebenarnya itu adalah selemah-lemah manusia. Selemah-lemah manusia. Sebab apa? Sebab dia banyak nak pakaikan, nak tutup keaiban dia tadi. Maka dia tonjolkan keangkuhan dan kesombongan. Na'udzubillah min zalik. Itu kita kena belajar, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala. Kalau kita ni sudah lama usianya, maka bimbang-bimbang dia akan diturunkan, diperturunkan, diwariskan kepada generasi kita yang muda-muda. Maka pada satu saat nanti apabila kita sudah tak berkuasa, sudah lemah, sudah naif, ada anak-anak muda, anak-anak kita yang sombong dan bongkak, jangan salahkan mereka kerana kita yang perturunkan, yang wariskan sikap sombong, sikap bongkak kepada mereka. Maka dengan sebab itu tundukkan mata, tundukkan lidah, dan di antaranya tundukkan pendengaran telinga kita ini kepada segala perkara-perkara yang haram. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, samma'una lil kadhibi akaluna lis-suht. Mereka mendengar kepada apa? Perkara-perkara yang dusta, kepada perkara-perkara yang karut, kepada perkara-perkara yang mengaibkan. Maka hati mereka ini jadi sebati, jadi riang untuk menerima segala keburukan dan keaiban. Subhanallah nazim. Sebab itu dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebutkan, fi qulubihim marad fazadahumullahu marada.
hati mereka sakit, maka Allah Ta'ala tambahkan penyakit itu. Rupa-rupanya hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, hati ini, hati manusia ini kalau ditinggalkan, dia akan menjadi apa? Dia akan dipenuhi dengan syahwah dan namimah. Hati kita ni, hati kita ni kalau kita biarkan, maksudnya kita tak buat apa-apa, dia akan dipenuhi dengan ghaflah, kelupaan, dan juga syahwah, dan juga hawa nafsu. Sebab itu hati ini perlu dibersihkan dengan zikir Allah Ta'ala. Perlu dimasukkan dengan keinsafan, insaf. Dimasukkan dengan iktibar. Lihat bagaimanakah ujian Allah Ta'ala kepada kita. Lihat ujian Allah Ta'ala kepada manusia. Lihat bagaimana Allah Ta'ala lakukan kepada golongan-golongan kufar wal munafikin wal fasikin. Lihat bagaimana Allah Ta'ala buat. Supaya apa? Supaya kita ini sentiasa dalam keadaan ihzar, berhati-hati. Supaya kita tidak lupa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita biarkan, nescayalah akan masuk, akan bertambahlah ghaflah. Sebab itu Allah Ta'ala sebut fi qulubihim marad. Hati mereka sakit. Tanda sakit itu apa dia? Tandanya isra ila kulli ma hurrim. Tandanya bila? Tandanya apabila hati ini cenderung nak dengar segala perkara yang dusta dan karut-karut, yang aib, tu suka dengar. Maka berhati-hatilah hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala. Hati kita sedang ghaflah, hati kita sedang lupa. Na'udzubillah min zalik. Senang saja nak tahu parameter kita ni, nak tahu ukuran kita ni. Kecenderungan kita ke mana? Hawa nafsu. Maka bersihkan hawa nafsu kita, hati kita dengan zikrullah. Baik, saya bagi laluan untuk azan insya-Allah taala.
Sallallahu alaihi wasallam maulana Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Insya-Allah taala saya sambung sedikit saja lagi. Ada dua lagi yang mungkin boleh kita rumuskan daripada asrar ataupun rahsia-rahsianya puasa di sisi ahli tasawuf. Yang keempatnya kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa iyah, kaffu baqiyatil jawarih anil atham minal yadi wa rajli anil makarih. Yang keempatnya pula adalah menjaga segala anggota kita. Maka bermula dengan pandangan mata, dengan lisan, kemudian dengan pendengaran, seterusnya adalah tangan, kaki dan juga segala tubuh badan kita daripada segala yang mendatangkan dosa. Maka ini adalah daripada rahsia-rahsianya orang yang berpuasa di sisi pandangan tasawuf. Kerana semuanya ini adalah berkaitan dengan amalan kita ataupun vessel kita, kenderaan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelimanya kata Imam Al-Ghazali, alla yastakthar min at-ta'amil halal waqti iftar bihaitsu yamtali'u jawfahu fama min wi'a'i abghadu ila Allah taala min batni muli'a bi min halali. Yang kelimanya kata Imam Al-Ghazali, janganlah memperbanyakkan makanan yang halal ketika mana berbuka, sehingga kan penuh perutnya itu dengan makanan. Penuh perutnya itu dengan makanan. Seumpamanya berpuasa satu hari dan berbukanya itu adalah untuk sebulan. Berbukanya seperti makan sebulan. Maka katanya Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa iyah, maka apa faedahnya daripada kita ini nak mengurangkan daripada kehendak nafsu kita. Kita cuba mengikat hawa nafsu kita ini daripada tidak makan, daripada awal. Maka malamnya itu kita hidupkan berganda-ganda hawa nafsu kita. Na'udzubillah min zalik. Maka ingatlah katanya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala wa ardaha, bagaimanakah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bahawasanya bagaimanakah untuk menewaskan syaitan itu adalah bikasrati jaw', iaitu dengan mengurangkan makan, dengan berasa lapar. Kerana lapar itulah yang mengingatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak mampulah ustaz, saya ni ada gastrik lah, ada apalah. Itu bukan soalnya yang kita bicarakan tentang berpuasa, tetapi bagaimanakah kesungguhan dan kefahaman orang yang berpuasa itu adalah untuk menyempitkan pergerakan ataupun perjalanan hawa nafsunya. Kerana hawa nafsunya itu adalah ejen kepada syaitan, la'natullahi alaihi. Maka di sinilah hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, daripada 5 perkara ini boleh kita simpulkan bahawasanya untuk mencapaikan sifat takwa itu senang. Daripada tarbiyahnya puasa itu senang sahaja untuk mendapatkan takwa. Tetapi bagaimanakah prosesnya, bagaimanakah tindakannya untuk kita hasilkan daripada 5 perkara ini sangat sukar. Memerlukan kepada kesungguhan yang banyak. Walaupun begitu, ingatlah hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, sepanjang kehidupan kita yang Allah Ta'ala berikan kepada kita daripada awal hari pertama kita ini kenal Islam, masuk dalam agama Islam, Islam baka dan sebagainya, pada saat ini dan berapa kalikah kita berpuasa, ingatlah bahawasanya lepas puasa-puasa yang lepas itu adalah nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Walaupun pada hari ini kita masih lagi dengan hawa nafsu kita. Dan ingatlah pada hari akan datang, puasa akan datang, kita kenal hawa nafsu kita dan kita cuba untuk perbaiki dan cuba kita cantas akan hawa nafsu kita. Dan ingatlah juga bagaimanakah keringanannya yang Allah Ta'ala berikan kepada orang yang berpuasa ini. Allah Ta'ala berikan kepada mereka ibadah, Allah Ta'ala berikan kepada kerehatan. Ini berlaku pada sahabat Nabi SAW, Salman dan Abi Darda radhiyallahu anhuma. Ketika mana Salman dan Abi Darda ini dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW. Abi Darda ni orang yang suka ibadat, bangun malam, puasa siang hari, tak pernah tinggal. Sehingga kan ketika mana Salman ini bertemu dengan Abi Darda sebagai seorang saudara, saudara ni jumpa,
maka menjadi duyuf, iaitu tetamu kepada Abi Darda. Salman jadi duyuf, tetamu kepada Abi Darda. Maka dia lihatnya kepada isterinya Abi Darda itu tidurnya keseorangan seperti apa anak dara. Ibadahnya hebat Abi Darda radhiyallahu taala wa ardah. Maka ketika datang saja Salman, maka dihidangkan kepada Salman makanan. Maka katanya Abi Darda, makanlah, saya puasa hari ni. Maka katanya Salman, saya tak akan makan seandainya kamu tak makan. Barulah jamaah ni puasa sunat. Kan itu duyuf kan? Itu duyuf, tetamu. Bagaimana sekalipun mesti meraihkan tetamu. Malam Abi Darda bangun qiyam, Salman kata tidur. Tidur sekejap bangun. Tidur katanya Salman, kamu mesti menghormati saya sebagai tetamu. Tidur sehinggalah kepada sembahyang subuh, bangun subuh, ibadah. Kemudian di saat itulah Salman menyebut kepada Abi Darda, hakun, pada diri kamu ada hak, pada isteri kamu ada hak, pada ahli keluarga kamu ada hak, pada Allah ada hak. Apa yang dinyatakan oleh Salman ini diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi menyebut benarlah apa yang dilakukan oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala wardah, iaitu bahawasanya ada keringanan, ada perkara yang mesti dilakukan dalam ketentuan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang boleh kita ambil pedoman daripada cerita ini, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah ta'ala? Jangan berputus asa dalam beribadah kepada Allah ta'ala. Mungkin pada hari ini kita rasa masih lagi kurang, pada esoknya kita rasa nak beribadah lah sebab kita dah banyak kekurangan. Tapi ambillah hak kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Ramadan yang kita akan lalui akan nanti mendapatkan keberkatan dan tak menjadikan kita ini orang yang menyesal, dan menjadikan kita ini orang yang terlalu gopoh nak mendapatkan segala kebaikan daripada Ramadan itu. Akhirnya kita kembali melakukan maksiat dan juga mengikuti hawa nafsu. Na'udzubillah min zalik. Iktafa bihazal qadar, cukuplah dengan kadar ini sahaja. Segala yang baik daripada Allah Ta'ala, yang kurang daripada saya sendiri, aku liqauli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fi dinikal Islam wa 'ulumuddin ya akramal akramin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.